أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين وسخر لي ولنا جميعا كل أحد بحق بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Al-Fadil, Tuan Imam, para pegawai masjid, para jemaah, tuan-tuan, para muslimin yang rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah. Bersyukur kita lagi ke hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala dapat kita sama-sama lagi pada malam ini atas limpahan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita peluang untuk kita menyambung pengajian kitab kita Sifat 20, suatu pengenalan asas. Jadi pada malam ini kita sambung lagi pada muka surat 156 betul ya? 156 ini masih lagi di bawah tajuk Qudrah ya, Qudrah. Cuma masuk di sini ya, kita ambil nota kaki. Baik. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Qala, katanya, fahami hakiki, hakikat dan majas kiasan. Ya. Jadi ada dua perkataan, hakiki dan majas. Itu bahasa Arabnya. Bahasa Melayunya hakikat, kiasan ya. Jadi penyusun kitab ini membawa kita untuk memahami dua perkataan ini, hakikat dan juga kiasan. Katanya menyandarkan ta'thiri iaitu memberi bekas oleh qudrah. Qudrah ini sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, adalah majazi aqli, iaitu perumpamaan yang boleh difahami oleh akal sahaja. Ya. Menyandarkan memberi bekas oleh qudrah, oleh sifat itu ya, kerana ya, qudrah memberi bekas ya, merupakan perumpamaan yang boleh difahami oleh akal sahaja. Jadi maknanya ya, qudrah sifat Allah Subhanahu wa ta'ala memberi bekas, maka kepahamannya setakat kefahaman yang dapat dicapai oleh akal sahaja ya. Hakikatnya yang memberi bekas sebenar-benarnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Bukan sifat semata-mata. Jadi sebab itu dikatakan di sini hakikatnya yang memberi bekas sebenar-benarnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Usaha dan ikhtiar juga tidak boleh memberi bekas. Usaha, ikhtiar tidak boleh memberi bekas. Kedua-duanya disebut sebagai madkhal. Madkhal ini apa? Madkhal ini pembuka jalan. Ya, pembukaan untuk menjayakan sesuatu. Diberi contoh, untuk memutuskan sesuatu hendaklah dipotong. Memotong namanya madkhal. Memotong namanya madkhal. Apa dia madkhal? Pembukaan. Madkhal ini pembukaan untuk menjayakan sesuatu. Ya. Jalan pembukaan, madkhal. Oleh itu mengatakan pisau ini yang memotong daging itu. Itu satu kenyataan. Apa kenyataan dia? Pisau ini yang memotong daging itu. Yang kenyataan yang keduanya iaitu
atau api yang membakar kayu itu. Jika dua kenyataan ini dikata, ya, dikata apa? Kata yang pertama, pisau ini yang memotong daging itu, atau dikata api yang membakar kayu itu, atau pernyataan yang ketiga, nasi yang mengenyangkan perutku. Katanya tidaklah salah, kerana kesemuanya, iaitu ketiga-tiga kenyataan tadi, pernyataan tadi menunjukkan majazi sahaja. Apa dia majazi? Menunjukkan kiasan sahaja. Hakikatnya bukanlah pisau atau ketajamannya yang memotong, bukan api dan kepanasannya yang membakar, dan bukan nasi yang mengenyangkan, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi fahamlah kita, ya, bahawa apabila bercerita tentang hakikat, semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi apa yang kita katakan adalah sebagai majazi, sebagai kiasan semata-mata. Boleh faham secara itu, nah? Sebab itu dikatakan, ya, hakikat itu, ya, milik Allah Ta'ala, ya. Maka dengan adanya kita ini, ya, bahasanya, ya, bukti, membuktikan, mengkiaskan, kerana hakikat itu hakikat yang tidak dapat dicapai, ya, yang tidak dapat dicapai oleh, ya, oleh kemampuan kita, kerana kita ini makhluk yang lemah. Tetapi, ya, maka dengan kelemahan itu menjadi kiasan, menjadi majazi, menunjukkan adanya hakikat milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Majbur dan mukhtar, dua lagi istilah, ya. Oleh kerana manusia tidak boleh memberi bekas sama sekali, ialah hakikat bekas, maknanya terjadi sesuatu, bergerak sesuatu, semuanya hakikat, ya, daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana manusia itu tidak memberi bekas sama sekali, manusia dikatakan majbur, dikatakan terpaksa. Dari sudut mana? Dari segi batin. Itu kita kata batin, ya. Maknanya kalau hakikatnya segala-galanya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah majbur, adalah terpaksa. Diintai dari sudut mana? Dari segi batin. Kerana persoalan atau perbahasan itu perbahasan yang sangat jauh, yang sangat dalam, jauh ke dalam. Boleh faham secara itu, ya. Tidak sampai. Jadi kita tidak sampai itu maknanya jauh, tapi sebenarnya yang jauh itu, ya. Sebab itu kita dah tahu dah, ya, hakikatnya Allah Ta'ala. Kerana itu selain daripada Allah Ta'ala adalah makhluk tidak memberi bekas. Maka dari pandangan itu, pandangan sudut batin itu, maka dikatakan manusia adalah sebahagian daripada makhluk, dikatakan majbur, terpaksa. Bagaimana pula yang dekatnya, yang zahirnya, manusia itu mukhtar, boleh memilih. Ia bermaksud hamba itu majbur dalam rupa yang mukhtar. Dia dah bagi satu istilah, majbur dalam rupa yang mukhtar, ya, maknanya terpaksa secara batin memilih secara zahir. Inilah yang disebut oleh Said Ibrahim Ad-Dasuki, seperti mana katanya, man nazara lil khalqi bi'ainil haqiqati azzarahum wa man nazara lahum bi'ainis syari'ati maqqatahum. Man, sesiapa? Man, sesiapa? Nazara, yang telah melihat ia,
lil khalqi, kepada ciptaan, kepada makhluk ciptaan, bi'ainil haqiqati, dengan pandangan hakikat, azzarahum, azzarallahum, maknanya dia akan melihat Allah menguzurkan mereka. Sebab itu jika makhluk itu melihat, ataupun dikatakan sesiapa di antara kita yang melihat makhluk itu dengan pandangan hakikat, maka dia akan melihat Allah menguzurkan mereka. Maknanya tiada apa-apa pada makhluk, tidak punya apa-apa pada makhluk. Wa man nazara lahum, dan sesiapa yang melihat mereka, iaitu makhluk, bi'aini syariati, dengan pandangan syariat, dia akan melihat maqqatahum, Allah membiarkan mereka, dalam erti kata boleh memilih dan berusaha. Sebab itu kita memandang kepada yang zahir. Kita tidak ada kemampuan untuk memandang secara yang batin, secara menyeluruh. Jadi cuma kita faham itu aja, segalanya daripada Allah Ta'ala. Itulah kepahaman batin kita. Tetapi kita tak mampu untuk menggunakan kefahaman batin kita itu dalam kehidupan sehari-harian kita. Boleh faham setakat itu? Ya. Semuanya segalanya daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, tapi yang zahirnya, maka kita tengok. Jadi kita tidak mampu untuk bermuamalah dengan yang batin. Tidak mampu untuk bermuamalah dengan hakikat. Kerana apabila kita melihat dengan pandangan hakikat, adzarahum, segala-galanya kita tidak mampu. Habis itu, jadi sebab itu persoalan-persoalan yang timbul, yang terbit, maka tidak mampu untuk kita menanganinya, untuk kita menjawabnya. Boleh faham Ustaz itu kan? Maka pandanglah kita dari sudut zahirnya. Dari sudut zahirnya kita boleh memilih. Jadi fahamlah kita memilih, ya, dalam erti kata maqqatahum, ya, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala membiarkan, ya, untuk kita berusaha, untuk kita memilih berusaha. Itu. Jadi kita dah faham 4 perkataan. Yang pertama tadi hakikat, yang kedua kiasan, yang ketiga terpaksa, yang keempat, ya, boleh memilih dan berusaha. Ya. Kerana kita mengaji tauhid bahawa segala-galanya, ya, segala-galanya kembali kepada yang esa. Jadi itu adalah menurut timbangan yang sebenarnya. Tetapi kita tidak mampu untuk berhujah, ya, dengan yang sebenarnya, kerana kita tidak punya kemampuan. Maka kita bermuamalah dengan zahir yang ada, memilih dan berusaha. Ya dah. Macam kita petang ini tadi memilih untuk datang, lalu kita usahakan datang ke masjid. Nampak tak? Jadi secara zahirnya, dan yang zahir itulah yang kita gunakan dalam perkataan kita sehari-harian. Ya, tadi, ya, lambat sebab apa? Tadi lambat sebab makan dulu. Ya, perut lapar, makan dulu. Jadi bila dah makan, ya, ambil masa. Jadi itu yang terlewat. Jadi kita perkataan-perkataan yang zahir, ya, perkataan-perkataan yang zahir. Baik, dalam perkara itu maka para ulama membahagikan tentang memberi bekas atau tidak memberi bekas ini. Maka dikatakan ada berapa keadaan, ada 4 keadaan dikatakan di sini, ya. Baik, yang pertama, meyakini sesuatu boleh memberi bekas dengan sebab atau dengan tabiat. Maknanya kata bekas apa jugalah yang terhasil, ya, kita kata terangkat. Kenapa angkat? Ya, sebab dia pegang dan dia angkat.
Jadi itu adalah kiasan majazi. Tapi kalau keadaannya dia meyakini ataupun maka dia menolak akan kiasan tadi, dia yakin inilah hakikatnya dengan sebab dan juga tabiatnya itu. Tabiat dia boleh dipegang, tangan boleh memegang dan boleh mengangkat, maka menurut ilmu tauhid hukumnya kafir tanpa khilaf ulama. Jadi sepakat ulama mengatakan kalau berkeyakinan sebegini, seperti mana iaitu memberi bekas dengan sebab atau tabiat, maka keyakinan tersebut dihukumkan keyakinan yang kafir, keyakinan yang batil, keyakinan orang yang kafir. Itu yang pertama. Jadi kita kena fahamlah. Jadi orang pun takutlah nak cakap kita makan ni, kita makan bukan disebab makan tu kenyang, tapi Allah yang bagi kenyang. Jadi kita fahamlah kedudukan di situ. Yang kita cakap tadi makan tu kenyang itu adalah dari sudut zahirnya, bukan iktikad kita. Boleh faham soal itu, bukan keyakinan kita, tetapi majazi, sebagai kiasan, sebagai perkataan yang zahir. Baik, itu keadaan yang pertama. Keadaan yang kedua, meyakini kekuatan yang ada pada dirinya atau kudrah yang ada padanya boleh memberi bekas. Tadi sebab tabiat, yang ini bergantung kepada tenaga, maka tenaganya itu, maka dia kata dia bertenaga dan dijadikan itu sebagai keyakinannya, maka dihukumkan fasik dan ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah ini juga sesat. Pandangan itu juga sesat. Jadi kita faham kan istilah itu tadi. Kan dulu ada orang heboh, tak boleh cakap macam tu, bukan kita yang menyebabkan, tapi semuanya kepada Allah Ta'ala. Jadi kita ingatkan, kita bercakap secara majazi, secara kiasan, secara zahir. Kita tidak mampu untuk berhujahkan semua perkara dengan yang hakikat. Sebab itu hakikat itu tingkatannya terlalu tinggi, bukan kita lah. Baik. Yang ketiganya, meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberi bekas, tetapi dalam ilmunya asbab turut bersama dengan memberi bekas. Dia yakin. Maknanya dekat sini kita cerita yang jadi kafir, jadi fasik, jadi ahlu bid'ah ini dengan keyakinan. Mana keyakinan ini apa kita kata yakin ni maknanya dia pegang dan dia pegang sungguh-sungguh. Disebabkan itu, kalau tak ada itu dia jadi macam tu, Baik, meyakini yang Allah Ta'ala memberi bekas. Dia yakin Allah Ta'ala memberi bekas, tetapi dalam ilmunya asbab turut bersama dalam memberi bekas, tetapi dia yakin ada bersama-samanya sebab. Betul lah Allah Ta'ala yang memberikan itu, tapi ada sebab bersama-sama dengannya itu. Maka itu juga menurut ilmu tauhid dianggap masih jahil dengan hukum adat. Kadang-kadang boleh membawa kepada kekufuran. Dia masih jahil dengan hukum adat. Kerana apa? Kerana dia mengatakan sebab bersama dengan kudrah Allah SWT. Habis yang mana yang betul? Maka ditunjukkan oleh para ulama. Maka yang pertamanya, iaitu hendaklah meyakini sebab itu adalah baharu, penyebab itu adalah baharu. Maknanya penyebab itu ada awalnya, ada akhirnya. Baharu, baharu maknanya diciptakan.
dijadikan oleh Allah Ta'ala. Apa jua yang ada dijadikan oleh Allah SWT. Pergerakan, ya, perkataan, semuanya dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu keyakinan kita. Yang keduanya, ya, maksud dijadikan oleh Allah Ta'ala itu, bila dikatakan dijadikan itu maknanya itu adalah makhluk, itu adalah kejadian ciptaan Allah Ta'ala. Yang keduanya, sebab tabiat kekuatan yang ada pada dirinya juga adalah baharu. Ya, baharu. Ya, baharu ni lawan bagi apa? Ya, baharu ni lawan bagi, kalau kita tengok sifat yang pertama, wujud, lawannya adam. Ya, kidam, lawannya baharu. Ya, jadi maknanya, ya, asbab, sebab, tabiat, kekuatan itu, ya, dulu tak ada, sekarang ada. Maknanya macam itulah, ya. Jadi makna adanya itu sebagai bukti ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu keyakinan kita. Dan yang ketiganya, harus jika asbab umpamanya makan menyalahi musabbab, tidak kenyang, kerana yakin Allah Ta'ala yang memberi bekas kepada musabbab. Ya? Jadi harus jika sebab menyalahi musabbab, ya? Sebab, asbab menyalahi musabbab, ya? Bahasa Arab, asbab, musabbab. Asbab, dikatakan di sini, ya, perbuatan makan, maka makan menyebabkan kenyang, menyebabkan kenyang. Itu kita kata sebab kenyang. Jadi bukan kepercayaan, tapi kita tahu semuanya itu adalah ciptaan Allah SWT. Jadi kita ini dan segala yang ada berkait dengan kita ini semuanya adalah baharu. Ya. Dan kadang-kala, ya, makan tidak kenyang. Kerana apa? Kerana kenyang itu, ya, adalah, ya, hakikatnya dengan kudrah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Boleh faham setelah itu, maka hukumnya itulah orang yang mempunyai tauhid dan mendapat kelepasan daripada azab neraka dengan kurniaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya. Jadi tak payah fikir lebih-lebih lah. Jadi kita tahu di sini ada zahir, ada batin. Yang zahir itu kiasan, yang batin itu hakikat. Tidak dapat kita menjejak akan, ya, akan hakikat itu. Cukuplah kita mengaku kita tak dapat menjejak akan hakikat itu, ya. Maka kita hanya dapat, ya, meminjam hujjah, meminjam hujjah dalam hukum ilmu tauhid. Ya. Baik, ada apa-apa persoalan yang tidak jelas? Ya. Kemana dah tahu kan? Ada persoalan-persoalan yang tidak, ya, tidak ada jawapan. Bolehlah tulis, ya. Nanti kita bincanglah, ya. Sebab tauhid ini adalah kesempurnaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita tidak mampu untuk menanggapi kesempurnaan zat Allah Ta'ala, maka, ya, dibawakan kita kepada sifat. Kita juga tidak dapat menanggapi kesempurnaan sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka kita dibawa kepada, ya, samaratus sifah. Kita dibawa kepada, ya, hasilan sifat, perbuatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala pun, ya, masih lagi perbuatan yang sempurna. Ya, perbuatan yang sempurna, maka kita nampaklah, ya, daripada af'al itu, ya, akan infialnya apa dia? Akan, hasil-hasil perbuatannya yang sempurna. Maka hasil-hasil perbuatannya yang tersempurna itulah, ya, yang dikatakan sebagai makhluk. Jadi makhluk kita lah, ya, langit, bumi, bulan, matahari, bintang, ya, segala sesuatu yang telah kita jelaskan di awal dahulu bahawa makhluk itu, ya,
dia ada jirmun, dan juga dia ada apa dipanggil sifat, ya, bukan dipanggil sebagai apa ingat? Arad, dipanggil sebagai arad, ya, zat jirim dan juga sifat arad. Itu yang ada pada makhluk. Jadi makhluk inilah sebagai bukti, ya, akan af'alullah, akan perbuatan-perbuatan Allah yang qadim. Maka perbuatan-perbuatan Allah yang qadim itu menunjukkan kepada kita akan sifat-sifatnya yang qadim. Sifat-sifat yang qadim itu menunjukkan akan zatnya yang qadim, dan zat itu menunjukkan Allah Subhanahu wa taala itu qadim, sempurna. Jadi daripada dalaman itu, ya, maka itulah yang nak kita pertahankan akidahnya. Ya. Baik. Fahami kalimah kun. Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan sesuatu hanya dengan mengatakan kun. Tetapi Allah Ta'ala menciptakan makhluk dengan kudrah, berkuasa, seperti yang telah dijelaskan sebelum ini. Kun yang disebutkan di dalam Al-Quran merujuk kepada cepat dan pantasnya ciptaan Allah Ta'ala. Kun adalah kalam Allah Ta'ala, ya, kun adalah kalam Allah Ta'ala. Ta'aluk sifat kalam ialah ta'aluk dilalah dan bukan ta'aluk ta'thiri. Kena faham kat situ. Ta'aluk itu apa dia? Yang dikatakan sebagai ta'aluk itu ada tafsirannya dalam kitab kita, iaitu, ya, talabus sifati amran zaidan ala qiyamiha bizzat. Ya, mana Ustaz ambil itu Ustaz? Ada dalam ni, ya. Saya tak sampai nak, ya. Ni ta'aluk ada pada muka surat 205. Ya, ta'aluk ini apa? Ta'aluk ini adalah peranan. Sebab itu kita cerita tadi zat, sifat, af'al. Pada sifat itu ada ta'aluk, ada peranan. Kerana dikatakan sifat itu ialah yang berdiri pada zat. Maqama bi ghairih, berdiri sifat itu pada zat. Kerana itu namanya sifat. Tetapi sifat ini, ya, ada tugasan, ada peranannya yang melebihi daripada berdiri pada zat. Ini yang dikatakan sebagai ta'aluk. Maka peranannya itu dalam membicarakan kun ini kalam Allah. Jadi bila kata kalam Allah, kalam ini sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi sifat ini ada ta'aluknya, ada peranannya. Maka peranan bagi sifat kalam itu adalah menunjukkan, bukanlah, ya, memberi bekas. Kerana itulah, ya, kun itu menunjukkan kepada cepat dan pantasnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Itu nah. Antara isyarat lain yang ada pada perkataan kun ialah oleh kerana tidak ada pertengahan atau huruf lain di antara kaf dan nun, maka Allah menciptakan atau meniadakan sesuatu tanpa perlu kepada pertolongan yang lain atau kepada alat. Jadi kan dalam surah Yasin tu, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Kun fayakun. Jadi dijelaskan di sini kun itu kalam Allah. Dari dalam sifat 20 ini kan ada kalam. Kalam itu sifat. Dalam sifat ma'ani ini apa dia? Qudrah, iradah, ilmun, hayatun, sama, basar, kalam. Jadi kalam itu, ya. Jadi dalam qudrah, dalam 7 sifat ini, ya, yang dipanggil sebagai sifat ma'ani ini, ya, melainkan sifat hayah. Jadi tolak daripada 7 tolak 1 jadi 6. 6 ini ada padanya ta'alluq. Ya, ta'alluq ini ada peranan. Sebab itu,
ya, bila membahaskan perkataan kun disebut sebagai kalam Allah. Jadi ta'alluq pada sifat kalam itu adalah pada ta'alluq dilalah, pada peranan menunjukkan. Jadi kalam itu menunjukkan, jelas perkataan kun itu, kalam Allah itu menunjukkan tentang cepatnya sesuatu kejadian Allah Subhanahu Wa Taala itu, dan juga menunjukkan bahawa kejadian Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak memerlukan kepada alat mahupun pertolongan yang lain. Jelas begitu. Ya. Sebab kita masih lagi dalam membicarakan sifat kudrah, pekuasa. Baik, selesai. Masuk muka surat 158. Kaitan di antara sifat kudrah, iradah, ilmun dan hayah. Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan dan meniadakan makhluk dengan sifat kudrah yang ada padanya. Jadi nak menjelaskan kepada kita, ya, sifat kudrah yang ada padanya, ya. Allah memiliki sifat kudrah. Jadi pemilikan itu macam mana? Pemilikan yang sempurna, bukan seperti mana yang kita fahami, tapi itulah perkataannya. Sifat kudrah ini mengikut sifat iradahnya, iaitu sifat perkehendaknya, dan sifat iradah mengikut sifat ilmun, iaitu sifat pengetahuan. Pengetahuannya tidak mungkin Allah Ta'ala bersifat dengan ilmun jika tidak bersifat dengan hayah. Maka sifat ilmun tidak ada jika tidak ada sifat hayah. Sifat iradah, ya, mengikut keputusan ketetapan sifat ilmun. Sifat kudrah pula mengikut keputusan ketetapan sifat iradah. Ya, maka kita tengok Allah Subhanahu Wa Taala hidup, yang menjelaskan hidupnya kita mandang kepada kita ini makhluk. Maka Allah lah pencipta kita, maka di situ menunjukkan sifat kudrah, pekuasanya Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan. Dan pada sifat kudrah, pekuasa ini mengikut sifat iradah. Pastilah menciptakan itu berkait dengan perkehendaknya Allah Subhanahu Wa Taala. Perkehendaknya Allah Subhanahu Wa Taala berkait pula dengan pengetahuannya Allah Subhanahu Wa Taala. Pengetahuannya Allah Subhanahu Wa Taala berkait dengan sifat hayah, hidupnya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi cerah hati kita. Tuhan kita ada, hidup dia berpengetahuan ilmun, pengetahuan itu, maka dia berkehendak. Perkehendak, kalau kata berkehendak tu samaratus sifah, sini yang dibahas dalam memberikan berkehendak ke perkehendak. Kerana berkehendak itu belum lagi dasarnya perkehendak. Perkehendak itu dasar itulah kesempurnaan sifat yang menunjukkan sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi perkehendak itu, ya, menunjukkan kudrah. Jadi perkuasanya Allah Taala dengan perkehendaknya Allah Taala, dengan pengetahuannya Allah Taala, dengan hidupnya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi fahamilah kaitan empat sifat ma'ani ini dengan baik. Jadi sifat ma'ani ini kita ulang. Sifat ma'ani ini bermula daripada kudrah, iradah, ilmun, hayatun, sama', basar, kalam. Ya. Bagi yang tak ada buku lah, ya, supaya diingat. Ya. Baik. Ya. Adakah disusun kudrah, iradah, ilmun, hayatun itu, ya, merujuk kepada yang disebutkan tadi, ya, maka sebenarnya bukanlah ada kudrah kemudian tak, ya, kerana semua itu, ya, adalah
susunan yang dijelaskan tadi, makna bukan disebabkan ada ni tidak, tapi semuanya itu adalah sempurna yang hakiki. Jadi tak dapat kita nak menyebutkan semuanya, maka disebutkanlah menurut susunan untuk disebut. Jadi sebut yang mana? Sebutlah dulu kudrah, sebutlah dulu iradah, sebutlah dulu ilmun, sebutlah dulu hayatun. Sebab itu dikatakan susunan mengikut kaitan di atas sifat kudrah ialah. Jadi susunan sifat mani merujuk kepada kaitan yang telah disebutkan terlepas. Sebabnya kenapa para ulama usuluddin selepas saja menyebutkan sifat wahdaniyah terus menyebut kudrah, iradah, kemudian ilmun, hayatun, sedangkan sepatutnya kalau ikut-ikutkan sebut, tanya dulu hayahlah, hiduplah dulu. Nah, kemudian dah hidup ilmun, kemudian dah ilmun iradah, dah iradah baru kudrah. Jadi sebab itu dia katakan apa kita panggil relevansinya, relevannya itu sebab dari sudut kita nak memahaminya. Jadi ini pun sekadar untuk hujah kita dalam memahami keterangan, dalam memahami keterangan yang jelas yang dapat kita pegang untuk dijadikan akidah keyakinan kita dalam kita melaksanakan tuntutan ibadah kita kepada Allah SWT. Sebab itu dalam kitab Risalah Tauhid itu disebut sekira-kira ilmu ini sekira-kira ilmu tauhid yang kita pelajari ini dia membangkitkan perasaan atau membangkitkan motivasi kita untuk beramal. Jadi mengaji ilmu tauhid ni membangkitkan motivasi kita untuk beramal, kerana yakin kita Allah itu sempurna. Maka dengan pengetahuan akan ketuhanan itu menyebabkan kita bermotivasi untuk beramal. Yang itulah maksudnya. Jadi mengaji ini untuk apa ni? Membangkitkan perasaan untuk beribadah, untuk melaksanakan tuntutan ibadah. Wallahu a'lam. Kita rehat sekejap lah, kita azan dulu. Azan kan kita sambung baliklah. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar.
لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة سيدنا محمد إنك لا تخلف. Muslimin muslimat rahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Itulah, ya. Tadi sedikit tambahan daripada tajuk kudrah, ya. Jadi kita kembali balik, ya, bahawa sifat yang dinyatakan dalam sifat 20 ini adalah sifatuz zat, ya, sifatuz zat. Baik itu, ya, daripada wujud sampailah kepada kaunuhu mutakalliman, yang itu semua adalah perbahasan tentang sifat-sifat pada zat. Baik. Jadi di bawah itu ada dikatakan, ya, faedah kewujudan makhluk di alam ini kesepaduan empat sifat Allah Ta'ala: hayah, ilmun, iradah, kudrah. Jadi kesepaduan. Maka tidak layak untuk kita memandang hina terhadap apa jua ciptaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sekalipun ciptaan itu pada kita cacat, sekalipun ciptaan itu pada kita jelek, itu pandangan, ya, jahil kita. Tetapi jika dipandang pada pandangan, ya, keilmuan ataupun sudut pandang setelah kita mempelajari ilmu tauhid, maka tidak dapat untuk kita memandang hina atas apa jua ciptaan Allah SWT. Kerana ciptaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu adalah bukti kehendaknya Allah Ta'ala, adalah bukti berkuasanya Allah Ta'ala, adalah bukti pengetahuannya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi sebab itu, ya, yang itu hakikat. Tapi kita tidak mampu untuk menjadikan hakikat untuk kita bermuamalah. Faham tak maksud saya? Ya? Kalau kita kata hakikat semuanya, jadi kita seolah-olah macam, ya, macam memberikan kepada kita, ya, kelompongan, ya, berikan kepada kita. Kerana itu, untuk memahami ilmu hakikat, untuk memahami, ya, kita kena musahabah dengan guru. Musahabah dengan guru. Musahabah ini maknanya duduk dengan guru untuk memahami ini. Sebab itu kita melihat antara orang yang, ya, mengaji dalam tasawuf itu, antara perkara yang dilakukannya adalah khidmat. Khidmat. Apa khidmat itu? Dia berbakti. Ya, kadang-kadang kita tengok, ya, dia guru itu, ya, dijaga dia, ya, makannya apanya itu segalanya kerana padanya ada ilmu ini, ya. Jadi nak dikatakan kita tidak mampu untuk mendapatkan bermuamalat dengan ilmu hakikat ini melainkan dengan cara kita hendaklah berguru. Ya. Sebab itu kita tengok tingkatannya: hakikat, ya, makrifat, tarikat, syariat. Maka, ya, kita bermuamalat dengan syariat. Ya, tetapi dalam pada kita mengaji ilmu tauhid ini ada beberapa ruang yang dapat menunjukkan kepada kita lorong untuk memahami hakikat. Ya, seperti mana dikatakan tadi, hakikatnya semua Allah Subhanahu Wa Ta'ala, betul. Hakikatnya semua Allah Ta'ala, betul. Tetapi kita tak boleh nak buat, ini orang ni, ya, alim, ini orang ni jahil, sebab Allah Ta'ala, sebab Allah Ta'ala. Dia tanpa memahami akan maksud dari sudut kiasatnya itu, maksud dari sudut zahirnya itu. Ya. Jadi sebab itu kita bermula untuk masuk ke batin itu, kita mesti selesaikan akan perkara zahir kita. Ya. Jadi sebab orang gemar masuk dalam perkara yang dalam-dalam, sedangkan perkara zahir, apa perkara zahirnya? Ya tak? Kita tengok rukun iman kita, ya tak?
sembahyang kita, puasa kita, zakat kita, haji kita, hormat ibu bapanya, ya, silaturahimnya, ya, beramal, ya, dengan perkara-perkara yang sunatnya, baca Qurannya. Jadi kalau dah selesai semua yang zahir-zahir ini, maka yang zahir-zahir inilah ya, menjadi sebagai kekuatan untuk kita naik, untuk memahami akan tingkatan yang keseterusnya. Boleh faham Ustaz itu? Ya. Jadi memanglah kita katakan ni kan, yang dalam-dalam itu seronok, ya, dalam-dalam yang tinggi-tinggi itu seronok, ya, tetapi nak mendapatkannya bukan mudah, ya, bukan mudah. Kita tak sanggup untuk meninggalkan kehidupan seharian kita tak sanggup. Tapi kalau kita sanggup meninggalkan kehidupan seharian kita, ya, banyak persoalan yang tidak mampu kita jawab. Kita nak meninggalkan pekerjaan, kita nak meninggalkan, ya, anak isteri kita nak meninggalkan. Jadi banyak persoalan. Habis macam mana? Nampak tak? Ya. Jadi sebab itu, ya, kita melihat, ya, bagaimana asuhan, ya, yang bermula daripada anak-anak kecil itu dijauhkan daripada mak ayahnya, dihantar belajar kepada guru yang mursyid, ya. Jadi semuanya ilmu yang kita bicarakan yang ada dalam kitab ini semuanya setelah disusun oleh para ulama. Kerana apa perlu disusun? Kerana inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala membawakan tauhid yang praktikalnya adalah akhlak. Kan berakhlak jika kita merasakan, ya, kita perlu melaksanakan ibadah kepada Allah Taala, perlu taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Itulah, ya, buah daripada tauhid ini, iaitu akhlak, mentaati Allah dan Rasul. Sudah pastilah, ya, yang paling tinggi dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala adalah junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka daripada Rasulullah lah yang mewariskan, ya, akhlak itu kepada para sahabat. Maka para sahabatlah yang mewariskan akhlak-akhlak itu kepada para tabi'in. Kita melihat berkembangnya dakwah Rasulullah sehingga kepada negara-negara yang telah lama leka mereka itu. Kerana sebelum Rasulullah SAW, ya, telah diutus rasul-rasul kepada umat manusia. Tetapi kebanyakan umat manusia itu dia leka dan lalai, kerana, ya, wafatnya, ya, utusan-utusan Allah yang terdahulu. Maka kita lihat bagaimana kehidupan mereka sudah pastilah dengan, ya, dipenuhi tuntutan hawa nafsu dan sebagainya, ya. Maka kita melihat akhlak ini dibawa kepada masyarakat, ya, yang bertuhankan hawa nafsu mereka. Walaupun kita katakan mereka bertuhankan hawa nafsu, tetapi ada di kalangan mereka yang bertamadun, yang menciptakan falsafah dalam kehidupan. Jadi bagaimana untuk, ya, mengajak kepada mereka yang berfalsafah dalam kehidupan ini untuk memahami akan akhlak ini, akan akhlak ini. Maka sebab itu para ulama menterjemahkan akhlak itu dengan ilmu-ilmu yang ada ini. Boleh faham soal itu? Ya. Jadi inilah ilmu-ilmu hasil, ya, terjemahan para ulama kita, ya, yang diwariskan zaman berzaman sehinggalah kepada kita. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah untuk membebaskan manusia itu daripada kehambaan kepada hawa nafsunya, kepada kehambaan kepada Tuhan yang esa. Dia tak bercampur. Maka pastilah apa yang disusun ini sebenarnya adalah, ya, hujah-hujah berhadapan dengan falsafah orang yang bertuhankan hawa nafsu mereka. Jadi fahamlah kita, ya. Tapi
ya. Bila kita mengaji ni padang payah sangatlah. Memanglah payah kerana ia adalah penjelasan teliti, makna kita kata detail. Detail ni makna perincian, dan sesuatu itu kadang-kadang dah perinci dah, tetapi kerana ada juga orang yang membahaskan tentang persoalan yang terperinci itu, maka diperincikan lagi sedalam-dalamnya. Dia jadi begitu, ya. Maka sebab itulah apa pun nak kita ceritakan bahawa yang terperinci yang dalam itu sebenarnya ada asalnya. Maka kita dah kata, ya, bahawa mempelajari, ya, perincian-perincian ini adalah fardu kifayah. Maknanya cukup ada di kalangan, ya, fardu kifayah, mana ada di kalangan masyarakat kita wakil yang memahami sungguh-sungguh akan ilmu ini sebagai tonggak. Adapun pada kita, ya, memahami akan perincian-perincian ini sebagai pengetahuan umum bahawa ia adalah perincian kepada satu fardu ain kita, bahawa kita mempunyai keyakinan, pengetahuan, penjelasan yang jelas, kita punya hujah keyakinan yang jelas bahawasanya Allah Subhanahu wa taala adalah memiliki sifat yang maha sempurna. Cukuplah. Seperti mana, ya, hujahnya qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad, Allah itu esa. Kenapa Allah perintahkan Nabi Muhammad untuk menyatakan demikian? Kerana kisahnya, ya, Rasulullah SAW ditanyakan oleh musyrikin Mekah, sif lana rabbakal ladzi ta'bud. Wahai Muhammad, engkau menyeru kami menyembah Allah Ta'ala, bagaimana sifatnya? Itu persoalannya, ya. Kerana ditanya, maka dengan pertanyaan itu maka disebutkan qul huwallahu ahad. Ajarkanlah kepada mereka wahai Muhammad, ya, dengan jawapan sesungguhnya Allah itu esa. Allahus samad. Allah Maha Kaya. Kerana itu dialah tempat meminta. Bukan dia yang meminta. Dialah tempat berharap, bukan dia mengharapkan. Lam yalid wa lam yulad. Menafikan adanya sebab, menunjukkan kesempurnaan Allah Ta'ala. Tidak ia dilahirkan dan tidak ia melahirkan, ya. Walam yakul lahu kufuwa. Dan tiadalah baginya sekutu, tiadalah baginya kufuwa, ya, yang bersyarikat, yang bersekutu. Ahadun walam yakul lahu kufuwa. Allah lah yang Maha Esa. Ahadun, yang itu. Jadi yang itu pun sebenarnya cukup untuk kita, ya. Jadi untuk kita memahami, ya, dalam-dalam ini, ya, sekadar-kadar untuk pengetahuan kita sahajalah, ya. Kita bawakan jugalah, jangan kita tak tahu langsung, ya. Kita bawakan setidak-tidaknya kita hafalkan sifat 20 Allah wujud hidam baqa. Jadi apa bezanya ustaz antara sifat 20 dengan sifat 9 dengan nama Allah 99? Ya, maka di bawah itu disebutkan bahawa para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan sifat-sifat perbuatan Allah Taala itu dia katakan sifatul zat, sifatul af'al. Jadi yang 99 itu sebagai sifatul af'al bagi Allah Taala, semuanya adalah berasal daripada sifat qudrah. Daripada qudrah itulah qudrah Ar-Rahmanur Rahim, Al-Malikul Qudusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbar. Oleh itu sebagaimana sifat qudrah adalah qadim, maka semua sifat perbuatan adalah qadim. Ar-Rahman qadim, Ar-Rahim qadim dan sebagainya. Ya. Itu sebagai penjelasan. Ya. Dia begitulah, ya. Wallahu a'lam bissawab, ya. Jadi setiap kali kita, ya, bawakan, ya, persoalan ini, dia persoalan yang memerlukan kita kata, ya, fokus yang dalam, ya, fokus yang mendalam. Jadi sebab itu, ya, saya mengharapkan, ya, kalau benar-benar kita punya kitab, tetapi kan apakan daya, ya, jika tidak ada kitab, ya,
maka kita cuba mengolahnya dalam perkataan yang lebih mudah, yang lebih santai, yang dapat difahami. Tapi sekiranya tidak faham, fahamilah bahawa sesungguhnya itu adalah perincian, ya. Maka perincian itu, ya, dia perlu kepada ketekunan. Maka ketekunan itu, ya, dia perlu kepada, ya, banyak peralatannya, dengan kitabnya, dengan apanya, dengan masanya dan sebagainya. Tapi kita cuma dapat memenuhi masa di antara maghrib dengan isyak, ya. Dan alhamdulillah hari ini pun dah keluar dah apa yang baru, pindaan kepada SOP yang, ya, SOP yang lepas, ya, bahawa kuliah ini, ya, kalau dulu dia dihadkan antara maghrib dan isyak, ya. Jadi dah keluar SOP baru, ya, bolehlah lajak sedikit masa, ya, bagi kita untuk kita berjinak-jinak. Bukan makna kita dah menang, ya, obat kata istilah hari ini tak ada covid ancaman, sebenarnya tidak, tapi tidak-tidaknya, ya, dia bagi kita kelonggaran. Dia jadi macam itulah, ya. Jadi apa pun, ya, sifat 20 ini adalah, ya, perisai orang Melayu daripada dulu, Jadi setidak-tidaknya, ya, untuk kita hidupkan kembalilah, ya, pengajian sifat 20 ini, ya, kita fahamilah bahawa sifat 20 ini, 20 bukanlah sekadar 20, tetapi 20 itu, ya, adalah sebahagian daripada perkara yang wajib. Jadi wajib di situ maknanya kita tahu dan kita bersungguh-sungguh, ya, memegang pengetahuan tersebut, ya, memegang pengetahuan tersebut bagi maksud untuk kita, ya, bagi maksud untuk kita, ya, terus bermotivasi dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik, muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi itulah, ya, sedikit yang dapat kita sampaikan, ya, tentang ya, sifat kudrah pada malam ini, ya. Jadi di perbahasan dia begitulah, ya. Daripada 20 itu, ya, dia ada kategorinya, ya. Wujud dikategori sebagai nafsiyah. Itu bagi kata 20 ni dah sifat. Daripada 20 sifat ini dikategorikan lagi sebagai sifat. Sifat nafsiyah, sifat salbiyah, sifat ma'ani yang kita bicarakan tadi bermula daripada kudrah, dan juga sifat ma'nawiyah, kaunuhu qadiran, daripada itu. Nampak? Jadi, ya, kalau kita fikir 20 tu dah sifat, tapi kenapa ulama memberikan lagi sifat pada 20 sifat itu? Maka situlah dijelaskan, ya, bahawa sifat nafsiyah itu merujuk kepada, ya, wajibul wujud, sifat padanya sahaja, yang tidak dimiliki, yang tidak dimiliki oleh selainnya. Maka selainnya itu tidak ada, tidak layak sebagai ada. Jadi dia istilah dia begitulah. Jadi kalau kita faham, tapi bila kita ungkapkan dia jadi ada, tak ada, tak ada, ada, tak ada. Dia jadi begitu. Cukup kita berhenti setakat itu, ya. Maka yang keduanya salbiyah, sifat yang menafikan akan, ya, kecacatan, menafikan. Makna itu kita kata subhanallah, tasbih, takdis, tanzih, menafikan sebarang kekurangan daripada Allah SWT. Nak mengatakan yang wujud itu tadi adalah wujud yang hakiki, iaitu yang tidak disebabkan oleh sesuatu kerana, yang tidak dimulakan dengan permulaan. Sebab itu dikatakan baqa. Dan dikatakan tidaklah ia itu binasa, ya. Jadi kidam, baqa. Jadi kalau dah tidak ada permulaan, tidak binasa, bukanlah, ya, Tuhan itu makhluk, mukhalafatul lil hawadis. Kerana itulah terkaya sifatnya, qiyamuhu binafsih, kerana, ya, kerana itulah wahdaniyahnya, keesaannya, kesempurnaannya. Jadi cukup dengan 5 ini menjelaskan, ya, ataupun menafikan, ya, akan sebarang kekurangan. Daripada itu yang sebenar-benar sifat itulah sifat ma'ani yang 7, bermula daripada kudrah, iradah, ilmun, hayatun, sama, basar, kalam.
Sebab itu ya secara yang ia diberitahu di dalam kitab, maka 13 inilah yang menjadi pegangan. Tetapi kerana ada perbahasan lagi, maka ulama memperkenalkan lagi tentang ahwal. Itu kata kaunuhu, tak boleh disebut qadirun semata-mata, tapi kena sebut kaunuhu qadiron, kaunuhu muridan. Jadi kaunuhu itu dia jadi sifat maknawiyah, yang tidak dibahas secara terperinci. Jadi daripada itu maka dipendekkan lagi menjadi iftiqar, istighna, kekayaannya Allah Subhanahu Wa Taala, iftiqar bahawa selain daripada Allah Taala merupakan makhluk yang bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada itu maka dikatakanlah daripada itu diulang balik, yang wajibnya 20, yang mustahilnya 20, yang harusnya 1. Jadi 41 terkandung dalam memahami la ilaha illallah. Dicantiknya di situ ya. Itu dah sedikit muslimin muslimat rahmati Allah Subhanahu Wa Taala ya. Jadi kok macam mana pun persoalan ni kalau tak faham pun, jadi kita balik. Pokok pangkalnya la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi perbahasan yang panjang-panjang itu semua maka asas ataupun dasarnya adalah la ilaha illallah 41 iaitu 20 yang wajib, 20 yang mustahil, 1 yang harus. Yang itu kok macam mana pun maju dah dari dunia ini, tetapi yang ini kita pegang supaya apa? Supaya menjadi seperti mana yang dipesankan oleh ulama-ulama kita terdahulu. Biar kita mati dalam keadaan memegang akidah ini. Kita tidak mahu hilang akidah ini. Jadi sebab itulah yang dititik beratkan, yang menjadi tujuan utama pewarisan daripada ulama silam kepada kita. Jadi tak perlu pening-pening kepala kalau tak dapat pun, tak ada kesempatan, tak sempat beli buku, tak ada itu, tak ini, tapi setidak-tidaknya fahamilah apa yang kita bahaskan ini semata-mata adalah ilmu yang disusun oleh para ulama sebagai menjelaskan kalimah la ilaha illallah. Boleh faham secara itu itulah sedikit yang dapat kita sampaikan. Tapi janganlah pula lepas ni tak nak ngajilah, ustaz dah bagi khulasah. Kita ngajilah sebab ulama dah tulis kitab, jadi kita baca je. Untuk apa? Untuk manfaat ataupun untuk barakah, untuk keberkatan. Wallahu a'lam bissawab. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.